Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi kita hari ini. Sebelum ni Aina, so hari ni turn aku pula untuk berkongsi cerita dan ilmu pengetahuan dengan hampa. So hari ni aku nak buat cerita, aku nak bawa dan aku nak kemukakan cerita pasal Tasik Dayang Bunting. Okay, Tasik Dayang Bunting ni dia merupakan salah satu tempat ataupun destinasi tarikan pelancong dekat Pulau Langkawi. Tasik Dayang Bunting ni dia terletak dekat Pulau Langkawi. Sebagaimana yang aku cakap tadi, Pulau Langkawi, Kedah. Dia merupakan pulau kedua terbesar dekat Langkawi. So maksudnya Pulau Langkawi. So lepas Pulau Langkawi, Tasik Dayang Bunting. Tasik Dayang Bunting ni dia berkeluasan 3 padang bola sepak. Kan padang bola sepak kan besar kan? Dia 3 kali padang bola sepak. So luas Tasik Dayang Bunting tu sebesar tu. Tasik Dayang Bunting dia menyimpan 1001 mitos, cerita dongeng dan cerita-cerita rakyat yang tersembunyi. Antaranya adalah dikatakan penempatan bunian yang dikatakan wujud dekat kawasan Tasik Dayang Bunting tu. Maksudnya macam ada penempatan bunian dekat kawasan situ lah. Ada yang cakap mitos dan ada yang cakap pernah tengok dan dengar benda tersebut. Tu Allahualam lah, maksudnya dia pernah tengok sendiri benda tu, faham tak? Maksudnya ada yang cakap pernah dengar azan, ada yang cakap pernah nampak. Yang tu Wallahualam lah, kita tak tahu. Okay, cerita penduduk tempatan mengenai seorang puteri kayangan yang bernama Puteri Dayang Sari. Okay, Puteri Dayang Sari ni dia sangat-sangat cantik. Pada suatu hari dia mandi dekat kawasan Tasik tersebut. Okey, disebabkan dia ni terlalu cantik. Dia cantik lah, dia manis, cantik, pakai tempatan tu. Okey, disebabkan dia terlalu cantik, Puteri Dayang Sari cantik. Bila mana dia tengah mandi tu, ada seorang putera ni, dia nampak Puteri Dayang Sari tengah mandi. Putera ni nama dia Putera Teja. So bila Putera Teja ni nampak Puteri Dayang Sari ni cantik, dia terus jatuh hati. Maksudnya dia sukalah tengok Puteri Dayang Sari ni. Bila mana dia dah suka, dia jumpa seorang tua ni untuk dekatkan dia dengan rapatkan dia. Maksudnya macam kononnya kenning-kenningkan dia dengan Puteri Dayang Sari ni. Daripada minta pertolongan daripada seorang tua tu, dia pun kahwin tak lama lepas tu. Dan tak lama lepas tu dia pergi kurniakan seorang cahaya mata lelaki. Akan tetapi cahaya mata mereka diserang penyakit misteri lalu meninggal tak lama lepas tu. Okey, lepas dikuburkan, dia dikatakan bertukar menjadi buaya putih yang menjaga Tasik Dayang Bunting tersebut. Okey, disebabkan oleh itu, menurut cerita penduduk tempatan, terdapat seekor buaya putih yang sering kali, yang kadang-kadang dia berlalu, dia macam seakan-akan nampak buaya putih ni lalu. Dia macam berenang-renang antara Pulau Teja dengan batu besar tu. Okey, walau bagaimanapun menurut ahli geologi, Tasik Dayang Bunting ni dia terjadi dan terbentuk disebabkan oleh runtuhan gua bawah pulau tersebut. Okey, sama ada kisah-kisah itu benar ataupun kisah dongeng semata-mata tu Wallahualam lah. Okey, akan tetapi Tasik Dayang Bunting ni merupakan salah satu tempat dan kawasan dan tarikan yang sangat-sangat menarik untuk dilawati. Dan bagi aku, Tasik tersebut merupakan salah satu tempat yang harus dilawati. Aku pergi situ dah berapa kali dah. Tiap kali pergi Langkawi, tiap kali tu aku pergi dengan kawan-kawan, dengan family, selalu pergi situ. Okey, ada yang cakap pulau ataupun Tasik Dayang Bunting ni, bila someone ni tak boleh pregnant, pergi ke situ mandi atau minum air Tasik tersebut, dia akan pregnant. Yang tu aku tak pasti, tapi ada yang cakap betul, ada yang cakap ya, ada yang cakap benda tu sahih, dia ada cakap benda tu sekadar mitos. Yang tu Wallahualam, siapa yang alami benda tu mungkin rezeki dia Allah nak bagi anak lepas je pergi pulau atau Tasik Dayang Bunting. Benda tu sebenarnya rezeki Allah nak bagi. Okey, sama ada benda tu korang nak percaya ataupun tak percaya, ataupun sama ada benda tu mitos ataupun sahih ataupun betul, benda terpulang kepada pendapat dan fikiran masing-masing.
Okey, lepas tu ada yang cakap bila pergi situ dia ada pantang larang dia. Maksudnya bila pergi situ, kalau contohlah ada yang cerita kat aku, dia cakap weh, pernah dengar tak ada yang cakap bila pergi Tasik Dayang Bunting tu ada someone ni dia mabuk, lepas tu dia adalah benda buruk yang jadi dekat dia. Benda tu aku tak pasti betul ataupun tak, tapi yelah bila kita kat tempat orang kan, maksudnya memang kena jaga kelakuan kita lah. Macam mana orang main rumah kita nak orang tu macam tu. Maksudnya perilaku kita sebagai tuan rumah ataupun kita sebagai tetamu, kita kenalah buat perangai elok kan. Janganlah macam pergi tempat orang aku nak suka-suka hati aku budak lah. Maksudnya kat mana-mana pun kita kena jaga kita punya perangai, kita kena jaga kita punya adat, kita kena jaga kita punya tingkah laku. Tu benda yang sama. Kita kena jaga kita punya tingkah laku, kena sopan, kena ada pantang larang, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh cakap, ada benda yang kita tak boleh buat, gitu. So maksudnya benda tu mungkin betul dan mungkin tak betul, tapi itulah hakikat dia. Simpulan dia, satu jaga tingkah laku, satu lagi kita kena study benda tu betul ataupun tak. Tapi apa yang aku cerita ni sekadar mitos dan cerita orang sekeliling, cerita legenda, penduduk tempatan apa semua ni sebagai perkongsian untuk diri aku sendiri dan untuk orang lain juga. So sama ada hampa nak percaya ataupun tak percaya tu ikut suka. Dan satu lagi, kalau benda ni aku cerita sekadar cerita untuk seronok-seronok, maksudnya untuk satu benda yang hampa boleh belajar dan aku pun boleh belajar gitu. Okey, itu je dari aku untuk hari ni. So insyaAllah akan ada video-video yang menarik lagi. Apa yang salah, apa yang kurang tu datang dari aku, dan yang lebih tu dari Allah SWT. Aku try untuk perbaiki benda ni dan aku masih belajar cara untuk menyampaikan cerita-cerita dengan lagi menarik. So andai ada cerita yang lagi menarik atau cerita yang hampa nak aku cerita, boleh bagi tahu kat bawah. Okay, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.